Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video untuk membincangkan tajuk jadual persamaan perakaunan. Seperti kamu maklum, tajuk ini memerlukan kamu mahir untuk menentukan kesan urus niaga ke atas bagi-bagi aset, liability dan juga equity pemilik. Kita masukkan kesan-kesan tersebut ke dalam jadual persamaan perakaunan dan seterusnya membina semula penyata kedudukan keuangan. Okey, kita lihat soalan. Encik Ghazali memulakan perniagaan Ghazali Enterprise pada 1 Januari 2019 dengan membawa aset berikut. Kamu diberikan perabot, alatan pejabat dan tunai di bank. Di ketiga-tiga ini adalah item aset. Di langkah pertama, kita masukkan ke dalam jadual angka yang diberikan itu. Perabot adalah RM4,000, alatan pejabat 36,400, bank sebanyak 15,000. Jadi di sini ada satu lagi angka yang kamu kena kira, itu angka modal sebagai angka penyumbang. Jadi kalau kita jumlahkan ketiga aset tersebut, bermaksud modal pemilik pada awal tahun ini adalah sebanyak RM55,400. Okay, itu adalah pengiraan modal awal. Kita ada aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Dia tidak ada liability dalam soalan pada tarikh awal ini, maka jumlah aset adalah sama dengan jumlah modal. Kita lihat urus niaga yang pertama. Kamu kenal pasti kata kunci. Beli barang niaga secara kredit. Jadi bila kita membeli barang niaga, kita boleh lihat ini sebagai item inventory, dan belian secara kredit kita boleh faham ini sebagai account belum bayar. Jadi bila kita membuat pembelian, inventory kita bertambah berserta dengan hutang kita juga bertambah. Kita masukkan ke dalam jadual kita. Itu inventory meningkat sebanyak 4,500 dan juga akaun membayar meningkat sebanyak RM4,500. Okey, urus niaga yang berikutnya, bayar sewa premis dengan cek sebagai kata kuncinya. Jadi kita faham bahawa cek ini akan digunakan untuk lajur bank. Bila kita bayar, bermaksud bank akan ditolak, dan sewa premis ini adalah belanja. Belanja kita akan tolak di bawah lajur untung bersih. Jadi kita masukkan dalam jawapan kita. Untuk yang kedua, bank kita akan tolak sebanyak RM1,000, dan untung bersih kita akan tolak sebanyak RM1,000. Okay, untuk untung bersih kita masukkan positif jika item hasil, kita masuk sebagai negatif jika kita mendapati item itu adalah belanja. Okay, usaha yang ketiga, membeli sebuah mesin pencetak bernilai RM1,500 secara kredit. Kata kunci di sini adalah perkataan mesin pencetak dan juga secara kredit. Mesin pencetak kita akan gunakan nama akaun sesuai, iaitu dalam jadual kita ada alatan pejabat. Manakala apabila kita membeli secara kredit, maka ini kita akan masuk ke dalam akaun belum bayar. Dari segi kesannya, kita membeli, jadi kita akan mendapat peningkatan dalam alatan pejabat dan juga peningkatan dalam baki akaun belum bayar. Jadi kita masukkan dalam jawapan kita urus niaga yang ketiga ini, iaitu alatan pejabat meningkat sebanyak RM1,500, dan begitu juga dengan akaun belum bayar meningkat sebanyak RM1,500. Kita lihat urus niaga yang berikutnya.
membuat jualan barang niaga, kita kata kuncinya barang niaga pada harga RM1,000, kos RM1,000 pada harga RM2,000 secara kredit. Okey, barang niaga ialah inventory. Secara kredit jualan bermaksud ini adalah akaun belum terima. Inventory akan mengambil nilai kos iaitu RM1,000. Kemudian akaun terima akan mengambil nilai pada harga yang kita jual. Jadi kita masukkan dulu dalam jawapan dua angka tersebut. Inventory kita tolak sebanyak RM1,000, manakala akaun belum terima meningkat sebanyak RM2,000. Okay, untuk peringatan, inventory kita akan sentiasa rekodkan pada nilai kos. Okay, jadi kita lihat nilai kos RM1,000, harga jualan RM2,000. Jadi kita ada untung bersih sebanyak RM1,000. Okay, urus niaga yang berikutnya menjelaskan separuh hutang kepada akaun belum bayar. Kata kunci yang pertama dari urus niaga 1 dengan cek dan kita terima diskaun. Jadi ada 3 kata kunci di sini, iaitu akaun belum bayar, cek dan terima diskaun. Jadi separuh hutang daripada urus niaga 1. Di urus niaga 1 kita ada RM4,500. Kita bahagikan dengan 2. Jadi sebenarnya akaun belum bayar kita berkurang sebanyak RM2,250. Jadi ada angka pengurangan untuk akaun belum bayar. Jadi kamu kena kira berapakah nilai cek. Jadi nilai hutang kita 2250, kita terima diskaun sebanyak 200. Jadi sebenarnya nilai cek kita adalah sebanyak negatif 2050. Okay, cek kita keluarkan bernilai RM2,050. Kita masukkan dalam jawapan kita. Okay, bank tolak 2050. Okay, akaun belum bayar kita tolak pada nilai 2250 dan diskaun yang kita terima kita masukkan di bawah lajur untung bersih iaitu positif 200. Okey, itu adalah jawapan untuk urus niaga yang kelima. Urus niaga yang berikutnya, jualan barang secara kredit. Kata kunci yang pertama barang dan yang kedua jualan barang secara kredit. Kos barang ialah RM1,200 dan kita dapat untung sebanyak RM700. Jadi itu ada 3 kata kunci. Seperti biasa, barang adalah inventory, manakala secara kredit, jualan secara kredit kita akan rekod di bawah akaun belum terima. Jadi kita lihat kesan dulu. Jualan barang akan menyebabkan inventory kita berkurang dan pada masa yang sama akaun belum terima kita bertambah dan untung juga akan menambahkan keuntungan kita. Jadi nilai barang akan ambil nilai kos, ini nilai inventory. 700 ni adalah nilai keuntungan. Jadi kamu kena kira angka untuk akaun belum terima. Ya, kita masukkan dulu dalam jawapan kita. Okey, angka yang kita dapat dalam soalan, inventory kita tolak pada nilai 1200. Okay, kita dapat untung sebanyak 700, masukkan di bawah lajur untung bersih. Jadi sekarang kamu kena kira angka akaun belum terima. Jadi berapakah kita punya harga jualan? Jadi harga jualan kita sebenarnya adalah harga kos inventory
kita tambah balik dengan untung bersih. Jadi sebenarnya akaun belum terima kita meningkat sebanyak RM1,900. Itulah harga jualan kita kepada akaun belum terima. Kita lihat urus niaga yang seterusnya. Terima cek dari pelanggan. Terima cek, jadi bank meningkat, pelanggan adalah akaun belum terima. Jadi apabila pelanggan membayar hutang, bermaksud akaun belum terima kita akan berkurang. Jadi kita masukkan dalam jawapan dalam jadual kita. Bank bertambah sebanyak 1,500 dan akaun belum terima berkurang sebanyak 1,500. Urus niaga yang berikutnya. Pemilik memasuk tunai RM4,000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Jadi kata kunci untuk perkataan tunai itu sebenarnya kita akan ambil perkataan bank, kerana tunai itu dibankkan. Dan apabila pemilik membawa masuk sebarang aset, maka kita akan anggap ia sebagai modal. Jadi di sini berlaku penambahan modal dan juga penambahan tunai di bank. Jadi kita masukkan ke dalam jadual kita. Bank bertambah sebanyak RM4,000. Begitu juga dengan modal bertambah sebanyak RM4,000. Urus niaga yang berikutnya. Membayar bil utility sebanyak RM500 dengan cek. Bil utility ini adalah belanja, maka belanja akan menyebabkan pengurangan dalam keuntungan. Dan bila kita membayar menggunakan cek, bermaksud bank juga akan berkurang. Kita masukkan dalam jawapan kita. Bank kita akan tolak RM500 dan lagi satu kita masukkan di bawah lajur untung bersih, tolak RM500. Urus niaga yang seterusnya. Pemilik telah mengambil alatan pejabat RM600 untuk kegunaan anak. Di kata kunci yang pertama adalah alatan pejabat, dan yang kedua pemilik ambil, tetapi ambilan itu dibuat untuk kegunaan peribadi, maka ini kita akan rekod sebagai ambilan. Bermaksud di sini ambilan bertambah dan alatan pejabat akan berkurang. Kita masukkan dalam jawapan kita. Alatan pejabat kita akan tolak sebanyak RM600 dan ambilan dimasukkan sebagai angka positif sebanyak RM600. Jadi kami ingat ambilan sentiasa kita masukkan sebagai positif. Inilah satu-satunya urus niaga yang kita tak akan tunjukkan secara seimbang di dalam jadual persamaan perakaunan. Dan urus niaga yang terakhir, membuat pinjaman bank berjumlah RM5,000. Jadi pinjaman ini adalah liability. Liability kita pun akan meningkat, hutang kita, dan duit itu kita masukkan ke dalam bank, maka tunai dalam bank pun akan bertambah sebanyak RM5,000. Kita masukkan dalam jawapan jadual kita. Bank bertambah sebanyak RM5,000 dan kita akan ada kolom baru yang namanya adalah pinjaman juga akan bertambah sebanyak RM5,000, itu liability, bukan semasa. Jadi bila kita sudah siap ke semua kesan-kesan urus niaga dalam masukkan ke dalam jadual, maka kamu perlu menghitung semula baki yang baru di bawah. Jadi untuk perabot kita ada nilainya sebanyak RM4,000, untuk alatan pejabat RM37,000,
300. Untuk bank bakinya sekarang 21,950. Untuk inventory kita ada 2,300. Untuk akaun belum terima kita ada bakinya sebanyak 2,400. Akaun belum bayar 3,750. Pinjaman RM5,000. Modal kita sekarang menjadi 59,400. Keuntungan adalah sebanyak RM400 dan ambilan sebanyak RM600. Jadi kita masukkan angka yang kita baru dapat tadi ke dalam penyata kedudukan kewangan kita. Jadi perabot kita masukkan sebanyak 4,000, harta pejabat 37,300, bank 21,950, inventory 2,300, akaun belum terima 2,400. Okay, modal awal kita ambil angka yang bawah ni 59,400. Untung bersih sebanyak 400. Kita jumlahkan dulu, kita akan dapat 59,800 dan masukkan ambilan sebagai tolak 600. Kita dapat modal akhir sebanyak 59,200. Okey, masukkan angka akaun belum bayar 3,750 dan angka pinjaman sebanyak RM5,000. Kita dapat jumlah besar adalah RM67,950. Okey, jadi itulah langkah-langkah untuk kita menyediakan jawapan untuk soalan jadual persamaan perakaunan kita. Jadi kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Okay, sekian. Terima kasih.